Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa afdalil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kamu semua di dalam peperangan Badar, dalam keadaan kamu semua pada waktu itu dalam keadaan lemah dan hina. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Surah Ali Imran ayat yang ke-123. Shadaqallahul azim. Para penonton, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, marilah pada hari ini kita melafazkan sebanyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang Allah Ta'ala berikan pada kita dapat bertamu lagi dan bertemu lagi dengan Ramadan Al-Mubarak 1442 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan khususnya menemukan kita dengan Lailatul Qadar insya-Allah. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan para hadirin penonton sekalian, iaitu berkaitan dengan bagaimana suatu peristiwa yang begitu hebat yang berlaku yang dinamakan sebagai peperangan Badar, yang tercetus pada bulan Ramadan tahun yang
kedua hijrah. Berlaku pada 17 Ramadan bertepatan dengan hari Jumaat. Tahun pertama difardukan kepada umat Islam untuk berpuasa. Pada bulan Syaban, tahun yang kedua hijrah, turunnya ayat kefarduan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka pada bulan Ramadan tahun yang sama, Nabi dan seluruh umat Islam berpuasa. Inilah kehebatan yang kita lihat, keimanan orang-orang yang terdahulu. Tapi kita cuba melihat pada hari ini bagaimana strategi, apakah strategi, resepi, kejayaan yang telah Allah Ta'ala menolong dan membantu ahli-ahli Badar bagi bertempur, berperang dengan golongan Quraisy. Para hadirin yang dikasihi, apabila kita melihat dari sudut kekuatan yang ada pada Nabi dan umat Islam pada waktu itu, hanyalah 313 dan juga tentera musuh 1000 orang. Nabi memimpin ketumbukan tentera 313 orang untuk berperang dengan 1000 orang bala tentera yang diketuai oleh Abu Jahal. Bagi kita lihat untuk meranapkan penguasaan Islam yang telah pun mula bertapak. Pada waktu itu kalau kita katakan umurnya baru 2 tahun. Umur kerajaan Islam yang ditakbir, yang diasas oleh Nabi SAW baru mencecah usia 2 tahun. Dan kita kena faham kenapa peperangan Badar ini tercetus. Ramai kalangan orang melihat bahawa peperangan ini berlaku kerana ialah daripada provokasi daripada orang Islam. Tidak. Kita nak sebut dulu, kini dan sampai bila-bila pun peperangan ini berlaku bukan dimulakan oleh orang Islam. Begitulah dalam peperangan Badar, ianya tercetus lebih awal daripada peperangan Badar yang dinamakan gerakan Al-Ushairah. Nabi SAW telah meminta 2 orang sahabat, iaitu Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma untuk menjadi pengintip bagi menghalang kafilah perdagangan, rombongan perdagangan yang membawa perangan, iaitulah kalau kita bahasa hari ini untuk ekspor perniagaan barang-barang mereka daripada Mekah ke Syam. Ini bukan barangan milik peribadi Abu Sufyan, tetapi ini adalah milik negara Mekah yang ditakbir oleh Quraisy, yang mana kalau sekiranya barang-barang ini dijual maka akan menjana ekonomi kepada Quraisy, dan akhirnya kekuatan ekonomi ini akan digunakan oleh Quraisy bagi menghentam, bagi kita lihat meranapkan Islam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kerana itu Nabi minta supaya sahabat gintip, dan akhirnya kita tahu maka barang-barang ini, rombongan ini terlepas, dan akhirnya daripada Syam mereka balik ke Mekah. Lalu inilah bermulanya kita lihat saraf propaganda daripada Abu Sufyan yang waktu itu telah membuat pelbagai propaganda kepada orang Mekah, kata tentera Muhammad telah membuat suatu tindakan dan kalau kita lihat dalam sirah sendiri, mereka memotong hidung unta dan membuat diri mereka kusuk masai. Ini propaganda mereka untuk memperlihatkan kepada orang Mekah mereka dalam bahaya, sedangkan Nabi dan tentera tidak ada buat apa-apa lagi. Ini maka Abu Jahal naik angin, orang Mekah naik angin. Kalau begitu dia kata, kalau Muhammad dan kumpulan dia buat penemu, kita akan lawan. Ini tercetus. Sebelah Nabi tidak ada apa-apa hasrat untuk berperang apa pun, kecuali untuk menghalang perdagangan barang-barang yang diekspor oleh Quraisy ke Syam. Saudara-saudara yang dikasihi, maka kita melihat antara perkara yang Nabi SAW buat bagi menghadapi ketumbukan tentera ini ialah Nabi membuat persiapan. Inilah kita sebagai orang Islam yang diperintahkan oleh Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan adalah mereka membuat persiapan dari segala kekuatan. Nabi SAW, Nabi hantar perisikan. Nabi nak tahu macam mana tindak balas daripada orang Quraisy. Makin Nabi dapat maklumat. Begitu juga dengan tentera yang datang, walaupun awalnya Nabi tak tahu berapa orang tentera Quraisy, tetapi Nabi hantar perisik, Nabi hantar pengintip. Lalu bila diberitahu bahawa dengan bila mereka ni menjamu, maka mereka akan menyembelih beberapa ekor unta. Lalu Nabi dapat maklumat, Nabi kata jumlah mereka ni dalam 900 hingga 1000 orang. Ini Nabi ada persiapan. Kerana itu orang Islam ni kena ada persiapan, bukan hanya dalam peperangan semua, kita ada kena perancangan kehidupan kita. Sebab itu kata Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam
sayaghlibuhul batil binizam. Ini kata Sayyidina Ali, kebenaran hak yang tidak tersusun, yang tidak ada perancangan akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun, yang terancang. Yang kedua, saudara sekalian, iaitulah bagaimana kita melihat Nabi SAW telah mengambil pandangan daripada sahabat mereka kalangan Muhajirin dan Ansar. Ini berlaku apabila hampir-hampir saat peperangan tercetus. Nabi minta pandangan, iaitu antaranya berkaitan dengan macam mana persiapan. Mula-mula diminta iaitulah dari sehingga kita lihat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu menjawab macam mana bila Nabi tanya, mintalah pandangan, asyiruni ayyuhan nas, berilah pandangan kamu sekalian, wahai sekalian manusia. Maka Al-Miqdad bin Aswad ni menyebut, ya Rasulullah, imdi arakallah fanahnu ma'ak wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israil li Musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ini kata Miqdad bin Aswad, wahai Rasulullah, teruskanlah. Ni perang, teruskan. Apa yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kamu, wahai Rasulullah, kami bersama kamu. Dan kami tidak akan kata kepada kamu, wahai Rasulullah, seperti mana berkatanya Bani Israel kepada Nabi mereka Musa AS. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu, wahai Musa, pergilah dengan Tuhan kamu berperang. Kami nak duduk sini, kami tak mau berperang. Kami tak akan kata begitu, kata Miqdad. Sebaliknya kami akan kata, idhhab anta wa rabbuka, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, pergilah kamu bersama Tuhan kamu. Faqatila, berperang. Inna ma'akuma muqatilun. Sesungguhnya kami akan bersama kamu berdua dalam keadaan kami nak memerangi musuh-musuh Allah. Ini jawapan yang pertama diberikan oleh Miqdad bin Aswad. Begitu juga dengan jawapan yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'az. Tadi golongan Muhajirin, ini golongan Ansar. Sa'ad bin Mu'az mewakili Ansar pun berucap. Seperti mana kata dia, faqad amanna bik fasaddaqnak wa syahidna anna ma ji'ta bihi wal haqq wa a'tainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala as-sam'i wat ta'ah. Dia sebut, sesungguhnya wahai Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu. Kami telah membenarkan apa yang kamu bawa, dan kami menjadi saksi apa yang kamu bawa itu dengan kebenaran. Dan kami telah memberikan kepada kamu janji-janji kami ala sam'i wa ta'ah, untuk dengar dan taat. Maka jawapan daripada Muhajirin menenangkan Nabi. Jawapan daripada Ansar itu cukup menenangkan Nabi. Maka Nabi cukup berasa yakin. Dan kita pada hari ini, muslimin dan muslimat inilah yang kita nak dengar dan taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang kita lihat, bagaimana Allah memerintahkan kita berpuasa. Sepatutnya kita boleh persoal, kenapa nak suruh puasa? Kita selalu makan minum sehari, tiba-tiba berlapar. Kita boleh persoal, tapi kita sebagai hamba ini, kita tidak akan persoal. Sebab yang suruh itu ialah Allah. Ini keimanan orang beriman. Sebab dia tengok siapa yang suruh Allah. Kalau Allah suruh, kita kena buat. Ini cerita Iblis dululah yang kita lihat. Bila dia tidak sujud kepada Adam, sudahlah dia tak sujud kepada Adam. Bila Tuhan tanya, dia jawab, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa kami perlu sujud pada Adam, ya Allah? Kamu buat dia daripada tanah, kami daripada api. Ini bagi Iblis, logik dia tak akan sujud pada Adam. Sedangkan malaikat ialah makhluk Allah yang taat, yang sujud, walaupun dia dicipta daripada cahaya, Adam daripada tanah. Dia tidak fikir itu rasional logik, tapi yang dia tengok ialah siapa yang suruh? Allah. Kalau Allah, maka dia buat dengan penuh sifat kehambaan. Maka inilah yang diajar oleh Allah dalam waktu mana kita menghadapi bulan Ramadan. Kita tidak akan buat benda-benda yang bersifat salah dan dosa, walaupun kita fikir dengan akal, apa salah kita makan di sehari, duit kita makan pula makanan yang halal, tetapi haram di sehari tak boleh. Begitu juga dengan amal-amal lain. Ini tarbiyah Ramadan. Saudara-saudari, para penonton yang dikasihi, kemudian bagaimana kita lihat penuh tawaduk, tadarru' Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini strategi meminta pandangan daripada manusia, daripada kalangan orang ramai. Kemudiannya strateginya ialah kita lihat bagaimana Nabi dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan pengintipnya, dengan kekuatan yang walaupun serba kelemahan, tetapi Nabi akhirnya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku apabila malam nak berlaku peperangan Badar, iaitulah malam 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah.
Nabi SAW mengangkat kedua tangan baginda ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdoa dengan penuh linangan air mata, sehingga kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyaksikan bagaimana Nabi dengan penuh rendah diri berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau sekiranya kau hancurkan pasukan yang kecil ini, lan tu'bad abada, maka kamu tidak akan disembah selama-lamanya, ya Allah. Kerana inilah usia kerajaan Madinah Islam yang baru berusia 2 tahun tak sampai. Kalau ganap pasukan 313 ini yang kecil ini, maka tidak ada lagi orang yang akan beribadat padamu, ya Allah. Ini sehingga Nabi SAW berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, cukuplah Allah Ta'ala telah mendengar doamu. Ini yang kita lihat saudara-saudara sekalian, bagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kan itu kita lihat bagaimana dalam bab doa ini juga Abu Jahal pun berdoa. Ini Allahumma qata'na lirrahim wa atana bima la na'rifu. Kata dia, wahai Allah, ya Allah, binasakanlah orang yang memutuskan silaturahim, yang mana yang membawa kepada kami ajaran yang sesat, iaitu dituju pada Rasulullah. Dia pun yakin, dia berdoa ni, sedangkan doa itu batil, doa itu salah dan sesat. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya sebutkan kepada kita ialah kita ni kadang-kadang apabila kita tak berdoa pada Allah, sedangkan Allah Ta'ala sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah berfirman, ud'uni, berdoalah kepada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan. Dalam ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang diriku, fa inni qarib, jawablah sesungguhnya aku ni hampir dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan pasti memperkenankan doa orang yang berdoa. Fal yu'minu bi, maka hendaklah dia menyahut seruanku dan beriman dengan aku. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk dan hidayah. Ini ayat yang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berdoa. Ini kadang-kadang kita lihat sekalian, Abu Jahal pun berdoa dalam menghadapi peperangan Badar ini sebab dia yakin dia betul, sedangkan kita yakin dan kita penuh yakin bahawa dia tidak betul, tapi dia berdoa. Sebab itu Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang hebat dalam ilmu hadis. Sufyan bin Uyainah ni dia pernah sebut, dia kata, aku pelik orang yang malas berdoa ni, pelik. Sedangkan Allah telah perkenankan permintaan syarrul khalqi, sejahat-jahat makhluk, iaitu iblis. Ingat ke tidak bila iblis dilaknat oleh Allah, lalu dia minta dengan Allah, wahai Tuhan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tempuhkan aku, panjangkan umur aku sehingga pada hari kiamat. Dia nak buat ibadat, dia nak buat taat, tidak nak sesatkan anak Adam, sebab dia berdendam kepada ayah kita Adam, dia berdendam kepada Hawa alaihissalam. Tujuannya anak cucu dia akan jadi masa ni kita. Tujuan nak sesat, nak meramaikan pengikut iblis ni dalam neraka itu. Bukan tak pun. Kata Sufyan bin Uyainah, Allah telah perkenankan doa permintaan iblis ini. Okey, tak apa. Allah Ta'ala beri pada dia satu tempoh sampai kiamat. Ini ruang yang diberi kepada iblis. Sedangkan kita ini bukanlah jahat macam iblis, pun malah nak berdoa. Kita tak nak berdoa. Saya sekalian, kadang-kadang orang ni sampai tahap malah dia nak berdoa, ya Allah, macam biasalah. Sampai malah nak sebut, sedangkan hajat tadi dia. Sebab tu kalau kita terpelik, saya sekalian, orang kadang-kadang ialah lepas sembahyang dia nak zikir sambil berjalan bawa kereta, itu satu hal. Kadang-kadang nak angkat tangan pada Allah Ta'ala tu, ya Allah, ampunkan dosaku, sihatkan tubuh aku, nak minta hak tu, hak bahagia dia, kata orang Kelantan habuan untuk dia pun dia tak ada masa. Orang Kelantan kata tak ada arah. Dia tak ada masa, bukan untuk minta pada orang lain kan. Kalau contoh dia berdoa, ya Allah, aku kayakanlah tuan imam, bagi kesenangan pada Tok Bilal, dia doa untuk orang lain. Kita kalau kita kata maaf tak ada lorak, kita tak pelik sebab berdoa untuk orang lain. Ni berdoa bukan untuk orang lain, untuk dia pun tak ada juga untuk dia, tak ada lah. Sedangkan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma', wahai Rasulullah, apakah doa yang, di mana doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi jawfil lail wa fi duburis salawat,
Atau kama qala, Nabi kata yang pertama iaitulah di penghujung malam. Inilah hikmah kita, Nabi SAW minta untuk kita bangun sahur. Nabi kata sahur kerana sahur itu berkat. Apakah kita nak makan sangat bangun sahur tu? Bukan nak makan, bukan kita nak jamuh makanan, bukan itu objektif matlamat utama. Kerana di sebalik kita bangun sahur itu setengah jam, 1 jam, pukul 4 pagi, pukul 5 pagi untuk kita bermunajat pada Allah sekurang-kurang 2 rakaat, kita bangun di situ. Ini paling tidak wabil asharihum yastaghfirun, golongan yang akan mendapat innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ini Tuhan sebut dalam surah Az-Zariyat. Sesungguhnya orang yang muttaqin itu akan berada dalam syurga yang mana adanya terpancar anak-anak, iaitulah mata-mata air. Ini antara golongan ini iaitulah mereka yang disebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka ini sentiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan yang berdapat golongan muttaqin ini ialah golongan ini. Maka inilah yang kita nak waktu peluang yang kita baca dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, hal min da'in fa'astajib lah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lah, hal min sa'ilin fa'u'tiya lah. Ini Allah Ta'ala tanya, tak adakah pada pagi ini orang yang nak minta aku nak beri? Tak adakah orang yang berdoa aku nak mustajabkan doa dia? Tak adakah orang yang nak minta ampun aku nak ampunkan dosa dia? Ini peluang keemasan yang patutnya digunakan oleh kita. Tapi sayanglah kadang-kadang kita nampak sekadar nak bangun nak makan, ada orang dia tak, akhirnya dia tidak mencapai matlamat. Dia bersahur lebih awal, kena pukul 12 pun dia makan dah, sebab dia kira bagi dia bangun pukul 5, pukul 4 itu adalah susah bagi dia, sedangkan itu adalah satu fursah zabiyah, peluang untuk kita minta dengan Allah. Yang kedua Nabi sebut iaitulah selepas daripada setiap sembahyang fardu 5 kali sehari itu, lepas pada itu kita berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya kasihi, maka peluang munajat ini Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta pada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah Taala perkenankan. Maka kerana itulah apa yang kita lihat, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang ialah bila dalam bab doa ni satu perkara yang mungkin menarik untuk kita tengok ialah kata ulama beberapa syarat. Beberapa syarat antaranya ialah mesti berdoa dalam keadaan tadarru', dalam keadaan khusyuk, al-mudawamah, al-aklul halal, aklil halal. Beberapa syarat ini perlu dilihat, antaranya iaitu berdoa dalam keadaan khusyuk, tadarru'. Ini orang tanya apa pula khusyuk tadarru', beza apa? Tadarru' ini fizikal kita. Fizikal kita berdoa itu mesti dalam keadaan penuh rasa hina. Macam kita nak minta bahagian dengan orang atas kita lah, dengan datuk ke dengan siapa, takkan kita pergi dalam keadaan mendada begitu. Maknanya orang kata orang agah ni orang sombong. Maka tunduk pergi pun, dalam keadaan berjalan masuk pun tunduk. Itu cara kita. Dengan Allah pun begitu juga. Allah tak suka orang yang sombong, orang tunjuk. Sebab itu Tuhan sebut, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu semua ini adalah golongan fakir. Kamu semua berhajat pada Allah. Tuhan tak kata orang beri masanya semua. Wahai sekalian manusia, wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala itu adalah maha kaya lagi maha terpuji. Allah Ta'ala ini memiliki langit dan bumi. Kita ni, tanah kita pun 230 depok tu ya. Allah Ta'ala ni bukan satu negeri hak dia, bukan satu negara, seluruh dunia, seisi langit dan bumi ini adalah milik Allah. Tuhanlah maha kaya. Maka kan itu apabila manusia dia tidak menepati syarat tadi, maka Tuhan tak bagi. Ini masalahnya kadang-kadang macam gitulah. Isi borang, isi online, VPN ke apa namalah, ikutlah bantuan ke. Isi pula kadang-kadang orang lain dapat, kita tak dapat. Kita tanya, aku isi juga borang. Warna enggak? Aku dapat. Aku tak boleh. Kita cakap dengan kawan kita. Cek rupanya silap isi borang, silap alamat, dokumen tak lengkap. Itulah maksudnya. Kita berdoa pada Allah Ta'ala pun berdoa dah, tapi berdoa macam mana? Tidak tadarru'. Yang kedua kena khusyuk. Khusyuk ini melibatkan seluruh fizikal termasuk hati. Hati kena berdoa juga. Sebab itu orang yang mari penuh khusyuk ni bukan setakat dia senyap, bukan setakat dia penuh berdoa dengan keadaan suaranya cukup lemah lembut, tapi hatinya bila tersentuh dia akan mengalirkan air mata. Itulah tanda khusyuknya hati, ialah dia doa itu bukan sekadar Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini sekadar nak ambil syarat. Ini bukan berdoa sebenarnya. Berdoa ini daripada hati kita, sampai menusuk kalbu kita. Maka itulah sebenarnya khusyuk dan tadarruk. Kemudian kita lihat al-mudawamah. Al-mudawamah ini iaitu maksudnya kena berpanjangan. Doa ini bukan sekali dua. Kita lihat kadang-kadang kita ni bila doa dah berapa kali? Sekali lah. Macam anak-anak nak puasa. Ayah mak kata mai ajak dah. Hak sekolah hari tu lah sekali lah. Tak memadai. Al-mudawamah. Ini contoh kita ambil dalam peperangan Badar ini, tuan-tuan sekalian. Terbunuhnya pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dua beradik ni. Umayyah bin Khalaf, orang tuan kepada Bilal bin Rabah yang menyeksa Bilal dengan meletakkan batu yang besar di atas perut Bilal. Ini semua mereka ini mati terbunuh dalam peperangan Badar. Sebab apa mati terbunuh? Kerana kata ulama dia mustajabkan doa Nabi. Kalau kita lihat sebelum daripada hijrah, beberapa tahun sebelum daripada berlakunya peperangan Badar, waktu mana Nabi kehilangan orang yang dikasih, iaitu Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka bertambah tekanan kepada Nabi. Antara cerita yang dirakamkan oleh para ulama dalam kitab sirah ialah bila Nabi tengah sembahyang. Ini tekanan Nabi bila matinya Abu Talib. Orang sudah hilang, orang yang nak malu mata. Kalau Abu Talib ada ni segan nak khianat pada Nabi. Bila Nabi tengah sembahyang, Uqbah bin Abi Mu'id mari ambil letak perut unta yang penuh dengan najis di belakang Nabi waktu Nabi tengah sujud. Lalu tak ada orang berani nak buat sebab takut pada Abu Jahal pun ada, Umayyah bin Khalaf pun ada. Datuk-datuk ni ada berlaku bimbang lah. Mari ayat pada Fatimah, anak dia Fatimah mari lalu membuang di belakang Nabi najis tadi. Nabi bangun, Nabi doa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Ada 3-4 orang tadi. Lalu Nabi sebut nama seorang-seorang. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Ya Allah, binasakan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Binasakan Umayyah bin Khalaf. Binasakan Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Nabi sebut seorang-seorang nama. Lalu mereka duk ngilah, duk sokor tadi tengok Nabi diperlakukan begitu, semua senyap. Sudah. Berarti doa Muhammad ni mustajab. Dia tahu Muhammad dia orang berjauh. Allah Ta'ala kenal doa. Lalu sudah. Lalu saudara saya sekalian, kata para ulama, kesemua mereka ini dibunuh dalam peperangan Badar. Yang kita lihat jarak antara waktu Nabi berdoa itu dengan peperangan Badar bertahun-tahun. Bukan 2-3 hari sebelum perang Badar. Ini masalah kita kadang-kadang bila kita lihat hari ni kita berdoa, hari ni kita nak. Ini tak boleh. Ini kita kena tak boleh paksa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu. Kadang-kadang kita minta ni apa yang kita minta. Orang atas macam kita lah. Mak ayah kita macam kita tengok pelajar budak-budak minta duit dengan ayah dia. Minta 50 riyal. Nak beli ke dia tanya? Nak beli peng peng tak kata 50 riyal, ambil 10 riyal. Kan? Sebab kita penilaian kita ialah bukan apa yang dia minta. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita minta ni bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah bagi kita ni sabah dah bagi Allah. Allah Taala tahu dia buat kita kan. Ada orang bila dia miskin, dia tak ada duit. Bila dia diminta kaya, maka Tuhan amat tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau aku kaya orang ni, dia akan lupa pada aku. Hari ni molek dia mari masjid. Hari ni molek dia ingat pada aku. Nanti aku beri kemewahan, kekayaan, dia akan kalah. Maka Allah tak bagi dia kaya. Allah tukar. Allah tukar dengan pemberian yang lain. Tuhan bagi pada anak-anak kita berjaya. Kita dapat isteri yang solehah. Kita pun tak ada hutang yang membelenggu macam orang lain. Musim-musim lain ni mikir nak bayar hutang. Ada orang tenang. Ini contoh yang kita lihat. Tukaran itu adalah sebenarnya adalah perkenan Allah pada doa kita. Ini ramai orang tak sedar ni. Dia ingat Allah Ta'ala tak dengar. Itu Nabi SAW sebut dalam hadis. Yustajabul abd, Allah Ta'ala akan memperkenankan bagi hamba dia selagi mana lam yu'jal, selagi mana hamba dia berdoa dalam keadaan tidak berlorak, tidak gopoh. Qila ya Rasulullah kaifa yu'jal. Lalu sahabat tanya Rasulullah, bagaimana dinamakan berlorak gopoh ni? Qala da'autu rabbi wa lam yustajab li. Lalu Nabi membuat satu perumpamaan. Dia ni berkata, aku berdoa dah pada Tuhan, tapi Tuhan tak berkenan apa. Jadi itu kalau ada keluar daripada mulut manusia, aku minta dah dengan Tuhan, tak ada apa. Kalau keluar daripada mulut ini
maka inilah dinamakan orang mustajil, yang mana confirm Allah Ta'ala tidak akan berikan apa yang dia nak. Jadi kerana itu al-mudawamah, berterusan. Kemudian ialah aklil halal. Yang keempat, syaratnya kita memakan makanan yang halal. Ini kadang-kadang bila makan makanan yang haram, maka pasti Tuhan tidak akan mustajab. Kerana dalam hadis 40 Imam Nawawi, dalam sebuah hadis Nabi SAW melihat seorang lelaki mengangkat kedua tangan dalam keadaan pakaiannya, diri dia kusuk masai. Lalu dia pun berkata, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, begini hajat aku begini. Nabi kata dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakai yang dia pakai tu pakai yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Tuhan nak dengar doa dia? Jadi penting bagi kita saudara sekalian, janganlah kita lihat hari ini dengan kes SPRM macam-macam, kita lihat berbilion-bilion boleh beli dengan bot, boleh beli dengan helikopter, apalah sangat kekayaan yang hasil daripada yang haram. Akhirnya kita berdoa pada Allah, Tuhan tak dengar apa doa kita. Ini yang kita tengok. Dan inilah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yang terakhir ialah syaratnya ialah mesti bersungguh-sungguh, bil azm. Kita minta dengan sungguh-sungguh. Sehingga para ulama membuat contoh, iaitu Allahumma ufirli in syi'ta. Jangan kita berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa aku sekiranya munuk. Jangan ada perkataan begitu. Kita minta sungguh-sungguh. Bila kita minta sungguh-sungguh, maka Allah akan perkenan. Jangan ada in syi'ta, kalau munuk mau apalah, ikut mu lah. Jangan. Jadi tuan-tuan, para hadirin dan hadirat kasih, itulah strategi dalam peperangan Badar yang kita lihat, yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan selepas daripada itu, yang akhirnya membawa kepada dendam yang kesumat di hati kumpulan Quraisy. Kerana dalam peperangan ini, iaitulah peperangan yang sepatutnya mereka boleh menang. Yang keduanya itulah bagaimana dari sudut kekuatan yang tidak sama rata. Orang Islam yang sikit, orang musyrik yang ramai. Yang ketiganya berlaku dalam tahun pertama puasa. Ini penting kita lihat. Kita hari ini bukan tahun pertama puasa. Dari hidup kita 30 tahun contoh umur, 40 tahun kalau umur kita. Takkan bukan kali pertama kita puasa, kecuali orang mu'alaf baru masuk Islam. Jadi kita lama. Kadang-kadang nak buat kerja pun malah. Wow, tak pergi kerja hari ni. Malah. Sebab kisah satu puasa. Jadi alasan untuk mengatakan kita puasa tak buat kerja, ini amat dangkal. Ini Nabi dan umat Islam itu berperang. Dan yang keempat, iaitu Badar ini ialah peperangan anak beranak. Dia beza dengan peperangan lain. Anak beranak ni maksud dia alik Abu Jahal, mungkin ayah dia, mungkin adik-beradik dia, mungkin menantu dia. Dia berperang alik tentera Nabi. Nabi SAW sendiri pun berperang, berhadapan ialah di sebelah tentera Abu Jahal bersama Quraisy, ialah menantu dia sendiri. Ini Al-As bin Abu Rabi' yang suami kepada Zainab, anak perempuan dia. Waktu itu anak perempuan Nabi dah masuk Islam, menantu dia juga berperang bersama Abu Jahal. Betul juga sahabat-sahabat lain. Ini kita lihat macam mana nak berperang dengan anak beranak. Tapi mereka akhirnya meletakkan kecintaan Allah dan Rasul mengatasi cinta kepada ayah, cinta kepada adik-beradik, cinta kepada sahabat-sahabat yang di hadapan mereka. Dan inilah yang kita lihat kehebatan. Akhirnya orang yang menyertai perang Badar, Allah Ta'ala memberikan kelebihan. If'alu ma syi'tum anni qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu nak, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa kamu. Ini akhirnya bila kita lihat dalam peperangan Uhud, jumlah meningkat 1000 orang Islam. Kenapa? Kerana mereka merasa menyesal kerana tidak pergi dalam peperangan Badar. Yang kita tahu dalam peperangan Badar itu bukan kerana Nabi nak berperang pun. Sebab itu tak ada kekuatan sangat di pihak orang Islam. Kerana tidak menjangkakan akan berlaku pertempuran yang sebegitu hebat. Dan akhirnya kita lihat Allah Ta'ala menurunkan para malaikat yang membantu tentera Islam, yang mana disaksikan oleh kalangan sahabat. Contoh kita ambil, bila sahabat ada tentera Islam ni duk hambak orang kafir ni, pedai dia nak tekuk orang kafir ni, tiba-tiba putus. Pedai tak sampai lagi tekuk musuh ni, putus. Ini maka dia terkejut. Rupanya ini adalah kerja para malaikat. Termasuklah bila mana dalam peperangan Badar iblis lari. Iblis lari sehingga iblis yang menyamar muka Suraqah bin Malik pada waktu itu parut dengan seorang orang kafir. Dia kata, "Kau nak lari?" Dia kata, "Sesungguhnya kamu tak nampak apa yang aku nampak." Iblis jawab. Jadi seolah dia nampak di hadapan dia itu para malaikat yang mana sedia menggempur musuh-musuh Islam. Maka inilah saudara-saudara yang saya kasih, bagaimana kehebatan dalam peperangan Badar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sedikit kepada kita kekuatan, bukan sedikitlah, banyak kekuatan untuk kita ambil daripada iktibar ibrah dalam peperangan Badar. Strategi yang begitu hebat yang dibuat oleh Nabi SAW. Usaha, ikhtiar
serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa. Ini yang kita buat untuk berdepan dengan pandemik Covid pun samalah. SOP yang kita jangan anggap itu adalah perkara-perkara yang dibuat-buat, tak. Buat dulu. Memang kerja Allah Taala nak bagi Covid ke tidak, tapi bila kita telah melaksanakan apa yang dibuat pada kajian ilmu manusia, pada waktu itu kita berdoa berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.